A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntaqabah. Hadis yang seterusnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala syai'in yukaffirul khataya wa yazidu fil hasanat. Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbagul wudu aw at-tuhur fil makarih wa kathratul khata ila hadzal masjid was salatu ba'da as-salah wa ma min ahadin yakhruju min baitihi mutahhiran hatta ya'tiyal masjida fayusalli ma'al muslimin أو مع الإمام ثم ينتظر الصلاة التي بعدها إلا قالت الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه إلى آخر الحديث. رواه ابن حبان. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendakkah aku beritahu kepada kamu satu perkara yang menjadi kafarah untuk dosa-dosa dan menambahkan pahala? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in berkata, silakan ya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyempurnakan wuduk semasa kepayahan. Contohnya yakni mungkin semasa musim sejuk. Kalau kita ni musim hujan, sejuk, tapi kita sempurnakan wuduk kita juga. Memperbanyakkan langkah ke masjid, menunggu solat setelah mengerjakan satu solat. Seseorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, yakni berwuduk, sehingga dia datang ke masjid, kemudian dia tunaikan solat berjemaah bersama kaum muslimin ataupun bersama imam. Maknanya sama ada jemaah tu besar, ramai, ataupun dia dengan imam je. Kemudian dia menunggu solat yang seterusnya, maka para malaikat akan berkata, ya Allah ampunkanlah dosanya, ya Allah ampunkanlah dosa dan rahmatilah dia. Dua doa malaikat akan ucapkan selagi mana dia sedang menunggu solat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malaikat datang dan berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Hadis riwayat Ibn Hibban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbawul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khata' ila al-masajid wa intidharus salah ba'da as-salah fadzalikum ar-ribat. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendakkah aku kabarkan kepada kamu satu amalan yang dengan sebab amalan itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat. Para sahabat pun menjawab, silakan ya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyempurnakan wuduk semasa kepayahan, membanyakkan langkah ke masjid, serta menunggu solat selepas solat. Menunggu solat selepas satu solat, itulah dia ribat yang hakiki. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi SAW bagi tahu amalan ini, ambil wuduk, lepas tu pergi ke masjid, solat, lepas tu duduk menunggu solat, maka itu adalah perbuatan ribat, ribat yang sebenar. Keterangan yang diambil daripada kitab Mirqat, dia kata makna yang masyhur bagi ribat ialah berkubu di sempadan negara Islam untuk menjaga keselamatan sempadan negara dengan musuh, daripada musuh. Itu maksud ribat. Jadi perbuatan ini adalah suatu amalan yang agung dalam Islam. Dalam hadis ini
alasan besar Nabi SAW memberitahu amal-amal tersebut sebagai ribat, yakni sebagai berkubu, ialah kerana sebagaimana perbuatan berkubu itu untuk memelihara sempadan negara dari serangan musuh, demikian juga dengan amalan-amalan tersebut kita dapat memelihara diri daripada serangan syaitan dan nafsu. Ini penjelasan ulama kenapa Nabi SAW mengatakan ambil wudu dengan baik, pergi ke masjid, lepas tu lepas solat tunggu waktu solat yang lain. Mana dia pergi zuhur, dia tunggu sampai asar. Dia pergi maghrib, dia tunggu sampai isyak. Maka ia dinamakan sebagai ribat. Jadi ahli ulama membuatkan huraian apakah illah yang menyamakan dua perbuatan ni. Ribat ini berkubu untuk menjaga keselamatan negara. Jadi di sini ulama menyatakan ialah kerana amalan ini juga merupakan satu kubu untuk menjaga kita daripada syaitan dan juga nafsu. Jadi semoga apa yang kita dengar ni insya-Allah semoga Allah Taala bagi taufik untuk kita faham, kita amal dan kita dapat sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya rahimal masakin. Allahumma ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang Maha mengasihi segala hamba-hamba-Mu ya Allah. Rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Maka kami memohon padamu ya Allah dengan rahmat-Mu yang maha luas. Berilah kami taufik dan hidayah untuk kami dapat amalkan agama-Mu sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasul-Mu, sebagaimana yang telah diperolehi oleh para sahabat Nabi SAW. Wahai Allah, bentuklah dalam hati kami keyakinan pada akhirat ya Allah, fikir akhirat, risau akhirat. Ya Allah, berilah pada hati kami ya Allah kecenderungan yang amat sangat untuk kami menjaga solat fardu kami, untuk kami dapat menjaga solat berjemaah kami, untuk kami seboleh-bolehnya dapat hadir ke rumah-Mu ya Allah, memakmurkan rumah-Mu ya Allah, dan jadikanlah kami asbab untuk orang lain juga dapat buat perkara yang sama. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.